Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Aisyah binti Ramli daripada SBP Integrasi Kubang Pasu akan mengajar pada anak-anak pelajar sekalian tentang tajuk vektor. Okey. Sebagaimana anak-anak semua ketahui, cikgu akan membawa salah satu sudut kecil sahaja di dalam sesuatu topik. Yang mana pada kali ini di dalam bab vektor, cikgu akan tunjukkan soalan-soalan penyelesaian masalah. Okey? Baik, ada dua soalan di sini. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, kita baca dulu soalan. Rajah 1 menunjukkan sebuah segitiga OAB. Garis lurus OM bersilang dengan garis lurus APDQ. Okey, Q cikgu tertinggal sedikit dekat situ. Kemudian soalannya bersambung lagi. Okey, maklumat penting yang diberitahu tentang soalan ini iaitu okey, OA adalah A, OB adalah B, OP bersamaan 1/3 OB dan juga AM adalah bersamaan dengan vektor MB. Okey, soalannya berbunyi, ungkapkan dalam sebutan A ataupun dan B vektor AM, vektor AP dan juga vektor ON. Okey, anak-anak, mari kita buat satu persatu. Okey, tips awal untuk menjawab soalan penyelesaian masalah vektor ini ialah anak-anak harus melukis gambar rajah. Okey, dalam penyelesaian anak-anak, lukiskan gambar rajah. Okey, sebagaimana yang tertera pada skrin, anak-anak kena lukis dan pindahkan semua maklumat yang diberi dalam soalan kepada gambar rajah, ke atas gambar rajah. Okey, so di situ cikgu telah pun melabelkan vektor A, vektor O ke B, okey, dan apa-apa sahaja maklumat yang boleh anak-anak keluarkan. Okey, AM apabila dia berkata AM bersamaan dengan AB, so seharusnya anak-anak boleh tahulah mereka tu sama panjang dan yang paling penting ialah vektor mereka sama. Okey? Baik. Soalan pertama, mencari AM. Okey. Di mana AM terletak di dalam gambar rajah? Okay, AM terletak di situ yang mana kita rujuk balik kepada nota kita tentang pengetahuan kita tentang hukum segitiga, yang mana untuk kita mendapatkan vektor AM, kita tidak boleh terus pergi kepada AM kerana segitiga yang mengandungkan sisi AM, iaitu segitiga AOM tersebut, vektornya tidak cukup. Jadi, anak-anak harus berfikir di luar kotak dan keluar untuk mencari segitiga yang lain. Namun dia boleh membantu anak-anak ke arah mencari AM nanti. Jadi di sini dicadangkan untuk kita mencari vektor AB. Okey? Okay, kenapa vektor AB? Kerana vektor AB boleh diperoleh dengan dua vektor lain, iaitu vektor AO dan juga vektor OB yang memang telah ada vektornya. Okay, so kita cari dahulu vektor AB. Yang mana vektor AB dengan menggunakan hukum segitiga, dia adalah penggabungan antara vektor AO tambah OB. Bucu O akan berada di tengah-tengah ya. AO tambah OB. Dan yang mana vektornya adalah negatif A tambah B. Okey, berikutnya maklumat yang diberitahu lagi iaitu AM adalah bersamaan setengah AB. AM bersamaan setengah AB. Okey, mungkin dia tidak memberitahu directly kepada anak-anak, tetapi hasil daripada maklumat AM adalah bersamaan dengan vektor AM bersamaan vektor MB, itulah yang membawa maksud AM adalah setengah daripada AB. Okey? Hasil daripada hasil daripada anak-anak memahami AM adalah bersamaan MB, maka dia adalah vektor AM adalah setengah daripada vektor AB. Okey, jadi
Disebabkan soalan nak AM, maka anak-anak pun teruslah mengungkapkan AM sama dengan setengah dalam bracket negatif A tambah B. Ataupun anak-anak boleh mengungkapkannya secara kembangan sebagai negatif setengah A tolak setengah B. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan soalan 2 Roman, iaitu ingin mencari AP. Okey, kita tengok balik di manakah AP terletak. Okey, di mana AP terletak dalam gambar rajah. Okey, AP tu berada di situ, yang mana kalau kita cerahkinkan segitiganya, kita kelihatannya kita tidak cukup vektor iaitu vektor AP nak cari garisan OP belum ada, vektor OP belum ada. Jadi pelajar kena keluarkan sedikit maklumat daripada yang dah diketahui, iaitu kita cari ada tak maklumat yang mengatakan tentang nisbah OP dan juga PB. Okey, so merujuk kepada maklumat soalan, memang ada diberitahu bahawa OP adalah bersamaan 1/3 OB. OP adalah bersamaan 1/3 OB. Jadi, anak-anak boleh terus mengungkapkan bahawa O ke P vektornya sebagai 1/3 B. Manakala P ke B akan terus ungkapkan vektornya sebagai 2/3 B. Okey, saya harap anak-anak mampu mengeluarkan maklumat sehingga ke situlah ya. Okey, baik. Jadi, dalam proses kita ingin mendapatkan vektor AP sebentar tadi, kehendak soalan, jadi kita lihat kepada segitiga AOP sudah pun mencukupi maklumat untuk membantu kita mendapatkan AP. Di mana gunakan balik hukum segitiga iaitu AO tambah OP. AO tambah OP iaitu negatif A tolak 1/3 B. Okay. Seterusnya, pencarian vektor OM. Pencarian vektor OM. Okey. Di mana OM terletak? Okey. OM terletak di, sebagaimana anak-anak nampak, dia adalah di situ, dan cikgu yakin anak-anak telah pun nampak untuk mengambil segitiga manakah dalam nak mendapatkan vektor OM. Dan cikgu yakin anak-anak pasti akan mengambil segitiga OAM. Okey, kerana di situ kita dah mengetahui bahawa OA dah ada vektornya dan AM juga dah ada vektornya melalui soalan yang pertama tadi. Jadi, cara untuk dapatkan OM adalah kita boleh mendapatkan dua cara sebenarnya. Okey, sama ada kita menggunakan OAM pun boleh ataupun OBM pun boleh. Okey, menurut jawapan yang tertera di sini ialah cikgu memilih perjalanan pencarian vektor OM melalui penggabungan segitiga berbucu B, OBM. Jadi OM adalah OB tambah BM. OB tambah BM. Yang mana OB kita dah mengetahui nilainya B. Manakala BM cikgu harap anak-anak dapat tangkap bahawa dia punya vektor adalah setengah A tolak setengah B. Okey? Setengah A tolak setengah B. Dan daripada situ anak-anak kena tahulah bagaimana untuk menghimpunkan cara penulisan vektor yang betul, di mana perkali untuk B disatukan dan perkali untuk A juga disatukan. Okey, jadi kira seperti mana algebra biasa, untuk B menjadi setengah B dan A setengah A. Okey, so selesai bahagian A, di mana pengungkapan ketiga-tiga vektor tersebut. Okey. Soalan penyelesaian masalah ini bersambung lagi dengan soalan B.
Okay, yang mana dia memberi kepada kita satu situasi iaitu OQ. OQ diberi sebagai HOM. Manakala vektor AQ pula adalah sebagai KAP. Okey. Kemudian soalan akan meminta kita mencari nilai-nilai pemala bagi H dan K tertera. Okey, so bagaimanakah kaedahnya? Baik anak-anak, first thing first is, mula-mula anak-anak fikirkan untuk mencari penetapan vektor mana yang hendak dijadikan sebagai subjek. Okey. So di sini cikgu mengambil strategi, mengambil langkah untuk menetapkan vektor OQ sebagai subjek untuk kedua-dua persamaan. Okay, so untuk persamaan yang pertama, OQ dalam H dah memang ready di dalam OQ di dalam H memang dah tersedia, so kita guna sahaja, iaitu HOM. So kita just guna saja vektor OM dan gantikan sehinggalah kita memperoleh vektor OQ di dalam sebutan H sebagai H per 2B tambah H per 2A. Namun, okay, yang satu lagi tu, maklumat AQ sama dengan KAP tersebut. Okay, KAP tersebut. Tadi cikgu dah cakap, kita kena fixkan salah satu subjek. So, kita nak fixkan, nak bagi OQ berada di hadapan. So, OQ juga perlu diungkapkan di dalam K. Tapi, maklumat yang diberi ialah AQ. Maka, pelajar kena membuat sedikit seperti ungkapan algebra, persamaan linear dalam algebra, iaitu diketahui hukum segitiga untuk mendapatkan AQ adalah AQ, mata semua melihat AQ. Hukum segitiganya adalah kita refer AO tambah OQ. Itu satu jalan untuk dapatkan AQ. Manakala disebabkan tadi kita nakkan subjek OQ di hadapan, so kita buat linear equation, kita datangkan OQ ke depan dan kita ubah suaikan persamaan menjadi OQ sama dengan AQ tolak AO. Yang tu dia follow sahaja kita punya linear dekat atas. Lepas tu, kita hasil daripada itu, kita boleh menggunakan AQ, kita boleh menggunakan pemalas K di tempat AQ. So kita gantikan dia sebagai KAP tambah A. Yang mana kita gantikan saja K dan AP itu kita gantikan dengan vektornya, kemudian tambah A. Lepas tu kita susun mengikut dia punya perkali vektor, susun. Lepas tu kita pun dapatlah vektor OQ di dalam sebutan K. Itu yang penting. Matlamat soalan ini ialah kita perlu menyatakan satu vektor yang sama tetapi di dalam dua pemala yang berbeza. Maksud cikgu ialah kita perlukan OQ di dalam H dan kita juga memerlukan satu lagi iaitu OQ juga tetapi di dalam K. Jadi bagaimanakah kita nak mengolahnya? Sekarang kita dah selesai bahagian OQ in term of H dan juga OQ in terms of K. Setelah kita dapat yang tu, kita guna konsep, ada satu konsep persamaan linear di situ, yang cikgu namakan dia sebagai high-five. OQ1 samakan dengan OQ2. Sebenarnya OQ1 di situ ialah OQ dalam H, kita boleh samakan dengan OQ di dalam K. Kerana mereka kan merujuk kepada vektor yang sama kan. Jadi kita boleh OQ in terms of H will equals to OQ in terms of K. Dan pelajar gantikanlah sahaja dengan vektor masing-masing. Gantikan. Ganti dengan teliti. Lepas tu, hasil daripada penggantian, pelajar boleh mengeluarkan pula maklumat, iaitu maklumat yang dikatakan persamaan serentak. Iaitu konsep vektor ini dia mengatakan bahawa pelajar boleh himpunkan kiri dan kanan mengikut grup
kiri grup kiri A akan bersamaan dengan grup A juga di sebelah kanan. So, menurut pada soalan ini, kita dapati kumpulan vektor A di sebelah kiri adalah H per 2. Dia akan straight away ataupun terus bersamaan dengan kumpulan A juga, vektor A di sebelah kanan, iaitu negatif K campur 1. Okay. Dan di situ kita nak labelkan dia sebagai persamaan yang pertama. Kemudian daripada situ, okay, kita boleh teruslah menyelesaikan H ataupun mengungkapkan H pula. Tetapi kita akan cuma berjaya dapat H di dalam K. H di dalam K sebagai persamaan baru. Okay. Satu lagi, kita juga boleh mengeluarkan ungkapan untuk vektor-vektor B. Yang mana untuk vektor B di sebelah kiri iaitu H per 2. Manakala untuk vektor B di sebelah kanan adalah K per 3. Maka daripada situ pelajar boleh jadikan itu sebagai persamaan kedua yang mana H per 2 akan bersamaan K per 3. Okey. Dan daripada dua-dua persamaan itu, okey, persamaan yang kedua tu kita pun buatlah sedikit persamaan serentak ataupun cikgu suka panggil dia sebagai simul. Nah, cikgu pendekkan saja nama dia, simul. Kita buat saja simul dan nanti kita pun dapatlah persamaan yang paling ringkaslah daripada persamaan kedua itu sebagai negatif 8K sama dengan negatif 6. Okey, hasil daripada negatif 8K dan juga negatif 6 itu, okey, kita dapati daripada situ kita boleh mendapatkan nilai K. Okey, kita boleh dapatkan nilai K dengan cara penggantian, okey, H, okey, masukkan nilai K, kita dah dapat persamaan. So nilai H adalah bersamaan dengan, okey, ni refer balik persamaan pertama, yang mana persamaan pertama kita jadikan dia persamaan ketiga. Kalau anak-anak imbas kembali, semua ini adalah proses persamaan serentak sahaja. Dia bukan lagi vektor. Vektor dah berakhir pada bahagian OQ in term of H dan juga OQ in terms of K sahaja. Selebihnya ini adalah proses persamaan serentak. Yang mana cikgu harap anak-anak semua boleh mahir lah, boleh faham dan boleh tahu apa yang sedang berlaku. Okey, so H sama dengan negatif 2K campur 2. Manakala daripada situ nanti kita pun gantikan buat simultaneous sehinggalah kita akan mendapat nilai H sebagai setengah. So setelah dapat nilai K, nanti anak-anak gantikan saja nilai K ke dalam mana-mana persamaan yang bersesuaian untuk memperoleh nilai K sebagai 3/4. Okey, boleh anak-anak? Boleh anak-anak? Okey, inilah dia ragaman soalan penyelesaian masalah di dalam vektor. Memang kita memerlukan knowledge content of vector itu sendiri. Namun di dalam perjalanan untuk menyelesaikannya, kita perlukan juga penglibatan konten-konten daripada bab-bab yang lain. Okey, so itulah dia cabaran di dalam soalan penyelesaian masalah vektor. Okey. Sekiranya anak-anak masih kurang jelas ataupun masih tidak berpuas hati dengan pemahaman soalan satu, okay, cikgu bawakan contoh yang kedua. Kita cuba soalan yang kedua. Baik. Okay, soalan yang kedua. Segitiga ni, okay, cikgu padam sekejap gambar rajah. C, D, AC, dan T. Okey, T berada di situ.
Okey, sebagaimana yang cikgu cadangkan tadi, memang anak-anak perlu melukis kembali gambar rajah ya. Okey. Diberi AR adalah 2X. AR 2X. Kemudian AB 3Y. AB 3Y. 2BT sama dengan TD. Okey, 2BT bersamaan dengan TD dan juga AR nisbah AD sama dengan 1 nisbah 3. Okey, bagaimana kita konkludekan benda tu nanti ya. Okay, baik anak-anak. Soalan berbunyi. Ungkapkan setiap vektor berikut dalam sebutan X dan Y. Okey. Dia minta kita ungkapkan DB. Okey, DB dan juga vektor AT. Okey, baik. Untuk kita buat vektor DB. Right, DB. Sebagaimana yang pelajar dah tahu tentang hukum segitiga. Okey, DB ini anak-anak boleh menggunakan segitiga ADB. Okey, ADB di mana untuk dapatkan DB dia cuma penggabungan antara DA campur AB. Okey, bagaimanakah soalan dia? Untuk dapatkan vektor DB, pelajar boleh menggunakan segitiga DAB di mana dia akan diperoleh melalui penggabungan vektor DA campur AB. Okey, so vektornya adalah negatif X campur 3Y. Baik. Manakala untuk soalan AT pula, untuk pencarian vektor AT, okay, AT terletak di situ yang mana di dalam soalan tadi ada maklumat mengatakan tentang BT per TD samalah dengan 1/2. Okey, BT per TD adalah 1/2 yang mana daripada situ anak-anak boleh linearkan dia menjadi BT sama dengan 1/3 BD. BT sama dengan 1/3 BD. Okey? Anak-anak kena fahami kenapa dia menjadi 1/3 BD tersebut. Okey, sesudah itu gantikan sahaja 1/3. Okey, apakah BD? Anak-anak masukkan sahaja vektor BD. Tadi kita ada DB, tapi kita di sini kita menggunakan BD. So, imbas kembali nota bahawa vektornya harus diterbalikkan dengan meletakkan negatif. Iaitu 6X tolak 3Y. Okey, so gantikan sahaja dan kembangkan, simplifykan, ringkaskan. Maka BT menjadi 2X tolak Y. Okey, berikutnya setelah kita ada vektor BT, okey, BT, kelihatannya di situ BT dan kita boleh menggabungkan, mencari vektor AT yang dikehendaki itu dengan melalui ataupun menggunakan segitiga ABT. Segitiga ABT yang mana untuk mendapatkan vektor AT, anak-anak akan ambil penggabungan vektor AB campur BT. AB campur BT. Dan nanti anak-anak gantikan sahaja berapakah AB dan tambah dengan vektor BT. Lepas tu simplifykan dan menjadilah vektor AT sebagai 2Y campur 2X. Okey. Selesai untuk soalan seperti soalan A. Okay, bagaimanakah untuk menjawab soalan berikutnya? Soalan berikutnya pula, okay, masih macam yang cikgu cakap tadi tentang soalan yang memerlukan kita mencari pemala lain. Maksudnya pemala yang bukan vektor lah. Okay, macam dalam soalan ini dia wujudkan pemala H dan juga pemala K. Alright. So, bagaimanakah strategi untuk menjawab soalan seumpama ini? Okay. Strateginya adalah kita kena fixkan macam persamaan yang dia bagi adalah DC sama dengan 2HY. Manakala yang satu lagi ialah AC, bukan DC ya. Dia bagi AC sama dengan in terms of K di situ. Jadi, strategi kita adalah kita harus menukarkan vektor AC itu juga kepada vektor DC. Okay, itu adalah strateginya.
So kita lakukan dulu DC. Okay, DC dengan maklumat-maklumat yang diberi. Okay, DC adalah 2HY tolak 2X. Manakala AC tersebut. Okay, AC itu kita kena buat sedikit jalan kerja di mana AC tu kita boleh dapati daripada penggabungan AC sama dengan AD campur DC. AD campur DC. Yang mana DC tu ada terkandung DC kan. Jadi DC itu kita bawa ke depan dan nanti persamaan kita akan menjadi DC bersamaan AC tolak AD. Lepas tu isikan sahaja dengan vektor. Kita pun dapatlah AC sebagai 1/K tolak 6X. Sorry, tertinggal sedikit di situ. 1/K AT ya anak-anak. 1/K AT tolak 6X. Then kita pun teruskan ganti sahaja. 1/K AT tu kita ganti dengan vektor AT. Okay, vektor AT iaitu 2Y campur 2X tadi. Dan tolak 6X. Dan kita himpunkan mengikut knowledge yang kita tahu bahawa vektor ini harus dihimpunkan mengikut vektor-vektornya. Yang X ditambahkan sesama X, yang Y ditambahkan sesama Y. So nanti kita pun dapatlah vektor DC di dalam sebutan K, iaitu 2/K Y tambah 2/K tolak 6X. Okey, dia mengikut grup ya. Okey. Sekarang ni kita telah pun berada di peringkat kita dah memperoleh DC dalam H dan juga DC di dalam K. Selepas itu kita lakukan simultaneous equation. Okey, lakukan simultaneous equation di mana DCH akan kita samakan dengan DCK. So, ambil kedua-dua DC, cantumkan. Yang mana di sini pelajar kena tahu bahawa segala ungkapan untuk Y di sebelah kiri dia akan bersamaan dengan semua ungkapan untuk Y di sebelah kanan. Dan demikianlah juga semua ungkapan X di sebelah kiri dia akan bersamaan dengan ungkapan X di sebelah kanan. Dan daripada situ pelajar boleh keluarkan mengikut grup. Okey, grup yang pertama, kotak yang pertama ni yang muncul ini ialah cikgu ambil kumpulan X iaitu negatif 2 adalah bersamaan dengan 2/K tolak 6. Okey, 2/K tolak 6 yang mana kita selesaikan dia, nanti kita pun selesaikan dia mengikut simultaneous equation sahaja. Nanti anak-anak pun mendapatkanlah jawapannya iaitu K sama dengan setengah. Manakala untuk yang lagi satu, okay, untuk yang lagi satu anak-anak ambil persamaan Y pula iaitu 2H samalah dengan 2/K. 2H samalah dengan 2/K. Okay, dia jadi persamaan dia sebenarnya persamaan 1 ataupun persamaan 2 tu tak kisah ya anak-anak yang mana-mana nak datang dahulu. Kemudian daripada situ anak-anak boleh memperoleh nilai actually kita dapat 2HK sama dengan 2 kan. Jadi disebabkan K telah pun diketahui di awal tadi, so K digantikan ke dalam persamaan itu dan mendapatlah H sebagai 2. Okey. Itulah dia pengakhiran kepada soalan penyelesaian masalah ini. Selalunya memang ini memang famous soalan seperti ini yang mana dia memang nak mencarikan nilai-nilai pemala yang lain selain daripada vektor. Okey. So, cikgu kira itu sahaja untuk hari ini. Okey, yang ni dia lain sikit tak apa. Okey. So, cikgu memang sengaja nak akhirkan pada soalan yang tadilah mencari pemala. Simultaneous digunakan dan untuk mencari pemala-pemala di dalam vektor. Okey, sekian, terima kasih. Settle.